si Adi tu dulu, dia pergi masjid, tak pernah tinggal pergi masjid, hari-hari pergi masjid, kadang-kadang tidur di masjid lah. Pasal apa? Bergaduh dengan isteri tu. Bila merendahkan orang lain, iblis lah. Yang mana iblis tu kata, bila mana Allah tanya pada dia, kenapa kau tak nak sujud kepada Adam? Apa iblis kata? Pertama, ana khairun minhu, aku lebih baik pada dia. Tu syarat pertama tak tadi? Rasa diri mulia pada Nabi Adam. Kemudian dia sambung apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan daripada api, dia diciptakan daripada tanah. Kenapa aku kena sujud pada dia? Dia merendahkan pula Nabi Adam yang daripada. So, dua syarat tu saja untuk kita mengetahui makna takabur itu. So, bila kita dah tahu makna takabur, kita boleh buang benda tu. So, tidak menjadi masalah untuk kita nak mengatakan bahawa kita ini takabur ataupun tidak. So, kita yang kena checklist diri kita. So, aku takabur ke tidak ni? Adakah aku dalam keadaan orang yang merasa diri mulia? Tak ada. Walaupun kita pakai beg mahal yang kita sebutkan tadi, Prada ke Gucci ke, ikut suka hatilah kita nak pakai beg anyam apa? Anyam tika tu pun, kalau dia ada dua sifat tu pun dia rasa takabur juga. Beg anyam je, tapi sombong, na'udzubillah, ada kan? Boleh relax, beg mahal semua, tapi dia tak ada pun sombong. So, apa saja yang ada dalam diri kita, kena tahu dua tu saja. Okey, takabur. Last, yang kelima adalah riak. Riak ini melibatkan amalan-amalan soleh dan juga ibadat. Dia melibatkan amal soleh ibadat. Contoh tadilah sedekah, macam nantilah puasa kan, Ramadan. Itu yang kadang ada orang dia post tu, dan tarawih, dan sahur, dan tadarus, semua dan. Tapi adakah tu kita boleh kata riak? Belum. Kita tak boleh judge orang. Jangan judge orang, kita judge diri kita lah. So, kena tahu dulu istilah ataupun definisi. Riak itu adalah melibatkan amalan soleh dan ibadat saja. So, apa dia punya bukti dia ataupun dia punya syaratnya? Tadi dua syarat juga untuk takabur. Yang ini pun ada dua syarat juga untuk riak. Pertama, apabila amalan soleh dan ibadat yang dia buat itu ialah dia menginginkan pujian orang. Ada riak tu. Kan? Dia buat satu ibadat, amal soleh, dia inginkan pujian orang. Kalau tak ada puji, dia tak buat lah. Contohnya dia baca Quran, mula-mula perlahan. Dengar ada pintu terbuka. Wa kadhalika rabbuka, lagu dah. Tadi elok dah apa tahu kan. Siapa dia buat macam tu? Pasal dia nak orang puji dia. Syarat pertama nak jadi orang riak ialah dia buat satu amalan soleh ataupun ibadat, dia nakkan pujian orang. Yang kedua, orang yang riak dia buat satu amalan soleh dan ibadat juga, tetapi dia nakkan ada balasan harta. So, dia bukan buat tu kerana nak redha Allah, tapi dia buat tu kerana nakkan harta. So, kalau tak ada harta, dia tak nak buat. Okey, yang ini panjang ni kalau saya bahas ni. Ini pun melibatkan juga kami-kami asatizah ni. Tapi tak apa, nanti saya bincang itu panjang. Sebab asatizah tidak ada masalah untuk meletakkan rate harga dia. Boleh. Sebab ada hadis yang sahabat Nabi diletakkan rate harga untuk merawat ketua kampung dengan bernilai seekor kambing. Nabi tahu lah. So, tak ada masalah pun. Cuma daripada pihak yang nak jemput ni kena tengoklah mampu tak mampu. So, tak boleh lah kata ustaz tu letak sampai 1000 lah ustaz, riak betul dia. Mana ada? Itu belum tentu riak. Dia letakkan harga mungkin dengan sebab dia ada urusan yang nak kena bayar. Dah dia daripada Kelantan, awak jemput datang ke Sungai Buloh, takkan 150. Contohlah, saya bagi contoh. So, orang yang jemput pun kena faham lah benda tu kan, dengan dia nak duduk kat mana, dia datang dengan siapa, driver nak bayar driver lagi, datang dengan keluarga nak hotel lagi. So, kena fikirlah benda tu kan. Tapi macam mana ustaz, mahal ambil lah yang lain kan, ustaz dekat ni kan, tak payah nak pergi hotel kan, duduk sebelah surau je, senang. Kita je yang kadang tak faham istilah riak tu, kita judge orang tu riak. Pasal letak sampai ribu-ribu. Tak, letak ribu-ribu tak ada masalah selagi dia boleh bayar. Dan dia mungkin ada konsultan yang dia kena bayar, ataupun dia ada dia punya syarikat yang dia kena bayar, ada PA kena bayar. Tapi kami jemput dia, tak jemput PA. Masalah, orang tak faham. Tu so yang panjang tu dia akan jadi bahas panjang tu. So yang ni kena faham dulu. So samalah, yang ini berbalik kepada orang yang sedang melakukan amal soleh dan ibadat. So kalau dia melakukan amal soleh dan ibadat kerana nakkan harta,
kalau mungkin kita yang ni tak ada lah kot Bang Gali, mungkin dulu zaman, saya ingat dulu ada, sekarang tak ada lah. Saya sempat sekejap dulu budak kecil, kalau sembahyang jenazah dapat duit. Yang lagi canggih tu, dia bagi duit tengah sembahyang, tu lagi canggih tu. Allahu Akbar, dia lalu masuk duit dalam ni, kita pun tengok RM1 je. Allahu Akbar, sama tak ikhlas lah. Jadi yang benda tu semua akan menjadikan kita berhasrat nak yang tu. Dah hari-hari pula doa, hari ni tak doa mati ke pasal nak duit dah jadi macam tu pula. Tapi alhamdulillah dah tak ada sekarang kan. Bukanlah tak ada maksud duit itu, tapi mungkin bagi makanan, itu okey lah, itu biasa daripada kalangan awam. Tapi bagi kami ni yang asatizah, yang perawat, bayangkanlah merawat sampai ke Terengganu, dia bayar RM50 je. So yang bukan kita yang terima tak marah lah, dia kena kuat lah. So itu je yang Allah bagi dan dia kena terima lah. So, nak buat apa macam mana kan? Tapi daripada sudut bukan dia datang itu kerana itu. So kena faham So jadi kita tak boleh nak judge orang. Kita sendiri yang belajar bab ni, kita sendiri yang kena kawal diri kita. So aku datang ni sebab apa? Aku bantu orang ni nak apa? Aku sampai ke ilmu ni nak apa? Ada, tak ada tak apa kan. Itu je yang kita boleh belajar daripada sudut riak tu. Itu antara yang kita boleh faham berkaitan dengan riak. Dia melakukan amal soleh dan ibadat kerana nakkan pujian orang. Semua ni berlaku nanti dalam Ramadan tu. Semua ni sebab lawan riak adalah ikhlas. Lawan riak adalah ikhlas. So kalau dia tidak riak, bermaksud dia ikhlas. Maksud kalau syarat tadi tak ada, alhamdulillah dia ikhlas. Tapi kalau dia ada dua ni, ataupun salah satu daripada dua tadi, riak tu, bermaksud dia sedang beramal soleh kerana tidak ikhlas. So tak payah fikir Ramadan lah. Kita fikir sekarang ni, yang datang ni mesti ada dua je dalam hati dia, sama ada riak ataupun ikhlas. Kita yang mana? Tak payah jawab, semua saya tahu dah, semua ikhlas. Tapi boleh faham kan maksud saya? Apa sebab kita datang tadi? Sebab ni melibatkan amal soleh. So kalau dia datang tadi, ya betul Ustaz, saya bukan nakkan pujian orang, saya bukan nakkan duit saya datang. So alhamdulillah, kita checklist diri kita lah, jangan checklist orang. Jangan bertanya orang pula, orang datang ni pasal apa? Duit ke pujian? Tak payahlah, diam-diam sudah. Kita je yang check diri kita berkaitan dengan nak dapatkan ikhlas yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Okey, baik. So 5 ni tadi dia perlu dibuang segera sebelum masuknya kepada bulan Ramadan. Bahkan kita boleh try error sebelum masuk Ramadan. So kalau hari ni kita memang tak ada dah marah, benda ada yang trigger marah kita boleh kawal. Benda yang ada orang lebih pada kita boleh kawal dengki kita. Benda yang kita melakukan amal soleh, kita tak ada sifat keakuan. Benda yang kita rasa mahal yang kita pakai, kita tak ada sifat sombong, tak ada sifat takabur. Benda yang kita melakukan amal soleh, ada pujian ke tak ada pujian, kita straight je, tak ada masalah pun. Ada harta ke tak ada harta, kita straight je, tak ada masalah pun dalam ibadat. Percayalah, benda tu kita akan buat dengan lebih bagus sebab dia dah mula putih hati kita. So bila putih, itulah yang sebenarnya Allah kata tadi, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ayat surah Ar-Ra'd tu berfungsi bila hati tu betul-betul dah bersih. Kalau hati tengah hitam, dia takkan berfungsi. So bila hati tu tengah putih, dengan sebab itulah yang akan menyebabkan kita punya syok nak ibadat tu. Ya Allah, kalau boleh janganlah 20, minta-minta tahun ni janganlah 20, 40 lah ya Allah. Pasal dah putih, hati dah putih. Itu beriak tu. Okey, jadi maksudnya 5 ini adalah berkaitan dengan kita punya harian dan yang mesti kita buang sebuang-buangnya insya-Allah. Jadi ada masa lagi untuk kita nak buang. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan pada pagi ini memberikan inspirasi pada kita untuk menjadikan diri kita ini tazkiyatun nafsi, penyucian jiwa sebelum kita menuju kepada Ramadan insya-Allah. Sebelum saya tutup, saya nampak ada mikrofon dekat tengah-tengah tu. Saya tak tahu untuk pidato ke apa tu. Untuk tanya soalan. Kalau ada soalan, kita buka soalan sikit insya-Allah. Tak payah mic pun tak perut. Angkat tangan, kita boleh dengar je insya-Allah. Ada soalan insya-Allah? Kalau tak ada soalan, saya tanya soalan, ibu jawab. Okey, ada. Saya bayar je. Assalamualaikum. Dalam keadaan suasana sekarang, biasa kita santai. Ada sesuatu pula. Ada pula cakap. Yang sudah cakap ni tadi, apa dia? Okey, baik.
Okey, baik. Sama. Soalannya adalah satu gurauan, dan gurauan itu ialah dengan perkataan yang digunakan ialah kau ada. Macam tu. First, kita bukan tengok orang. Itu barangkali minta maaf, soalan tu mungkin kita sedang tengok orang. So kita belajar tadi adalah tengok diri sendiri. So kita ke yang sebut kau ada tu? Kan, orang lain. So kalau kita punya kamera adalah kita mendengar orang kata kau ada, so anggap saja tu gurauan dan tak apalah, tak ada masalah pun. Tapi kalau kita yang sebut kau ada, apa niat kita sebut? Kau ada jago, aku ada kereta mahal, aku ada rumah besar, aku ada tanah 3 ekar, aku ada macam-macam, aku ada itu, aku ada ini, kau ada. So kalau kata istilah gurauan pun, sekiranya gurauan itu mengguriskan hati orang, dia tetap dosa walaupun dia bergurau. Sebab gurauan, Nabi pun bergurau. Nabi kata inilah amzah, aku pun adalah orang yang bergurau. Tapi Nabi kata gurauan aku adalah benar, kesemua yang aku cakap tu semua betul, dan tidak menyakiti hati orang pun kalau aku bergurau. Tapi kalau gurauan kita ini dalam gurauan yang tak menyakiti hati orang, gurau biasa saja, okey. Tapi kalau gurauan tadi tu, alah saja Ustaz, dia pun tahu saya gurau, dia pun gurauan saya, okey, tak ada masalah. Tapi mungkin orang tu tak tahu kita, alah aku punya jam tangan ni mahal tau, 15,000, kau ada, gurau lah kan. Adakah itu boleh menyakiti hati orang ataupun tidak? Tak tahu Ustaz, saya mana tahu hati dia apa. So kalau tak tahu, jangan bergurau macam tu. Sebab gurauan memang ada had. Dia bukan boleh gurau, sebab tu prank tak dibenarkan, sebab dia menyakitkan hati orang. Kau prank dia, wah, okay, sana kamera, orang tu dah menalak, menangis dah, ke kamera apa lagi. Itu semua benda yang menyakitkan hati. Prank pun adalah berdosa kalau dia menyebabkan hati kita sakit, aib orang kan. Okey, ada soalan lagi? Ustaz, kalau kita marah, tapi dia tak cakap, tapi dalam hati dia buat kata. Tak apa. Hati nak kata apa pun tak apa. Marah dengan suami suruh masak dah pukul berapa dah ni, cakap dalam hati, tak guna suami dulu. Tumbuk sama belacan tu macam muka suami tu kat situ tu. Tak apa dia. Bukanlah, jangan, tapi janganlah menzahirkan tu di dalam hati je. Tapi yalah, syaitan ni kan duduk dalam hati, dia akan buat benda tu jadi panas sampai satu hari mungkin akan meletup juga. Sebab tu dia kena buang dulu perasaan. Mungkinlah ada benda baik, kenapalah aku marah dalam hati aku ni kan. Saya sebut tadi lah, kenapa? Akal tu masih memikirkan benda tu. Buang aja benda tu. Bila buang fikiran yang kita tak suka tadi tu, ini akan hilang. Kemarahan tu akan hilang. Lintas. Dia lintas tu, yang kita lintas tu, kita tak bagi dia pergi, kita tahan dia. Tunggu sekejap sini, aku nak main dengan kau. Main sini tu. So lintas je lah, pergi dah. Okey, tak apa, tak ada apa. Benda tu dah selesai kan? Dah selesai dah. Dah habis dah. Dia takkan jadi kekal untuk marah dekat situ. Okey, insyaAllah. Ada soalan lagi? Ustaz, kalau kita marah, kita cerita ke orang kedua. Boleh. Sebab tu diwujudkan kaunseling kan, kaunselor untuk dengar masalah kita, diwujudkan qadi untuk mendengar masalah kita, tetapi bukan untuk membuka aib orang. Okey, kita kadang-kadang bercerita tentang kemarahan kita tak suka, tapi bukan menceritakan aku nak ceritakan kau sikit ni, adalah seorang tu aku tak suka betul lah. Siapa? Alah, dia mula huruf H lah, huruf H. Itu nak buka aib orang. So marah, nak lepaskan, so lepaskan je marah untuk nak cerita, aku ni adalah benda tak suka, tapi yelah, kalau kau marah kau buat macam mana? Itu okey, just nak dapatkan cara tenang dengan melepaskan cerita tu kepada orang. Tapi tak boleh membuka cerita untuk membuka aib orang, melainkan kita buka cerita untuk nak mendapatkan fatwa, nak mendapatkan apa lagi, hukum, ataupun nak mendapatkan keputusan. Pergi qadi kan, dia datang jumpa qadi, Ustaz, saya ni nak mengadu lah, suami saya ada buat masalah. Masalah apa? Saya tak boleh cakap lah Ustaz, kalau saya cakap dengan Ustaz ngumpat. Habis datang buat apa? Nak mengadu lah. Mengadu suami awak buat apa? Tak boleh, nanti ngumpat. Dah macam tu je sampai pukul 6 petang. So bila nak cerita, yang ini boleh lah bercerita, sebab dia nak dapatkan fatwa. Betul tak? Dia kata suami saya dia Ustaz, balik-balik mesti mabuk, dia marah, dia pukul saya, anak-anak. Itu dah buka aib lah. Dah, tetapi dia dibenarkan sebab untuk nak menyelesaikan masalah. Tapi kalau tadi kita duduk bercerita, cerita pun bukan dengan orang yang berautoriti,
jiran sebelah. Cerita pula suami kita. So apa pandangan jiran kita dengan suami kita tu nanti? Aku ni bukan nak cerita dah, Jam. Kau suami kau bagus, tidur tak berlengkuk. Suami aku, ya Allah, macam mana pula dia tahu suami tu tidur tak berlengkuk? Masalah tu dah menimbulkan lah. Tapi nak katakan jangan buka aib orang tu pada orang lain melainkan untuk dapat autoriti. Nak lepaskan pun tengok pada orang siapa yang kita nak lepaskan. Wallahu a'lam. Lagi. Ya. Orang dah meninggal kan. Okey. Orang semua lah jasa hati. Dia macam kata nama dia Ali nanti ya. Masa hidup tu lagi tak diam je. Itu kawan lah. Secara umum tak ada apa-apa. Orang tu lupa hadir. Tadi kan puji Ali tadi tu. Ali tu kita puji dia ke kutuk dia? Dia kata dia kaji. Rajin puji tu. Arwah Ali tu dulu bagus. Kalau buka surau dia dulu yang bertetap. Itu puji bukan mengumpat tu. Bukan. Mengumpat definisi dia adalah melibatkan 3 orang, A, B, C. Yang kedua, C tak dengar apa yang A, B sedang bercakap. Yang ketiga ialah A dengan B sedang mengutuk C. Kalau C dengar dia tak suka, itu baru nama mengumpat. Kalau A, B bercakap tentang C tapi puji dia, semalam aku pergi kenduri, makanan dia bagus lah, takkan dia dengar dia marah pula? So itu bukan mengumpat nama dia, itu nama puji. Boleh. Tapi orang yang meninggal, orang meninggal pun kalau kita bercakap benda baik pasal dia, namanya pujian, bukan mengumpat. Mengumpat 3 syarat tu je. Mesti ada A, B dan C. Mesti C tak dengar. Mesti yang kita sampaikan A kepada B tu adalah berkaitan keburukan C. Baru nak boleh mengumpat. Kalau benda tu baik, Alhamdulillah, tak ada masalah pun. Bagus yang Andi tu dulu. Dia pergi masjid, tak pernah tinggal pergi masjid. Hari-hari pergi masjid. Kadang-kadang tidur di masjid lah. Pasal apa? Bergaduh dengan isteri tu. Bagus yang Andi tu dulu. Dia pergi masjid, tak pernah tinggal pergi masjid. Hari-hari pergi masjid. Kadang-kadang tidur di masjid lah. Pasal apa? Bergaduh dengan isteri tu. Lain pula ceritanya. Tapi cerita baik-baik lah. Cerita benda yang baik-baik, benda tu tidak menjadi masalah. Wallahualam.